Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita selamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan hidayahnya kita dapat teruskan lagi belajar kelas kafah melalui atas talian. Alhamdulillah, sebelum ni Ustaz telah pun menceritakan ala kadar tentang ta'rif sifat iradah. Okey. Iradah ialah salah satu sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib kita percaya dengan yakin. Apakah makna iradah? Iradah sebagaimana yang sesi lepas, iradah artinya kehendak. Apa dia? Iradah artinya kehendak. Maksudnya dengan sifat iradah Allah menentukan semua perkara. Semua perkara yang berlaku ni ialah Allah yang tentukan. Sama ada perkara itu yang telah lalu ataupun pada saat ini ataupun pada masa yang akan datang, semua perkara yang berlaku, boleh kita kata setiap saat, setiap detik yang berlaku ni berlaku di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat iradah. Itu sifat wajib bagi Allah, yang wajib atas kita orang mukallaf beriman. Beriman dengan yakin. Kemudian mustahil Allah bersifat dengan karohah. Artinya karohah ini terpaksa. Allah melakukan sesuatu kerana terpaksa. Allah melakukan sesuatu perkara kerana nyanyok dalam bahasa Terengganu. Itu mustahil hukumnya. Akal tak boleh terima Allah melakukan sesuatu dengan terpaksa ataupun dengan nyanyok. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, syarat sah bagi iman ialah kena ada dalil. Kena ada bukti. Dalam buku teks kita ni, muka surat 8, ada dua dalil yang didatangkan. Yang pertama, dalil akli. Akal. Kita menggunakan akal fikiran, akal yang Tuhan jadikan kepada orang yang akal yang Allah jadikan kepada manusia. Dengan akal ni lah kita boleh berfikir tentang sifat kesempurnaan Allah. Baik. Kalau dalam buku teks Ustaz akan baca dalil akli, dalil yang kita bukti yang menunjukkan Allah bersifat dengan iradah yang kita dapat melalui berfikir. Yang kita dapat melalui berfikir. Ada pun satu lagi, dalil nakli dengan nun. Dengan nun, nakli. Dalil nakli ni ialah dalil yang kita ambil daripada Al-Quran ataupun hadis. Muka surat 8 juga ni. Baik, dalil akli dulu . Dalil akli, Allah yang menunjukkan Allah tu bersifat dengan iradah. Kita guna akal fikiran. Semua makhluk di muka bumi, Ustaz baca muka surat 8. Semua makhluk di muka bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya, dengan iradahnya, tanpa dipaksa. Tanpa dipaksa. Yang kedua, seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan tidak sengaja atau tanpa kehendak. Dia buat sesuatu dengan tidak sengaja. Jalan tersepak batu, berdebok jatuh. Jatuh tu dia sengaja jatuhkan dirinya sendiri ataupun dia jatuh tu kerana tidak sengaja. Itu orang panggil perbuatan yang tidak disengajakan. Kalau bahasa Arab dipanggil perbuatan yang ittirori. Dalam bahasa Arab dipanggil perbuatan yang ittirori. Perbuatan yang kita tidak sengaja, bukan pilihan hati. Ustaz bacakan lagi. Seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan tidak sengaja, Ustaz sebut tadi, atau tanpa kehendak, nescaya mereka akan dianggap tidak berakal ataupun tidak sedar ataupun mimpi atau sebagainya. Baik, mustahil Allah bersifat karahah. Ustaz pernah sebut, yakni terpaksa, kerana sifat ini adalah suatu kelemahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita wajib beriman Allah bersifat dengan iradah, artinya kehendak. Dengan sifat kehendak Allah menentukan semua perkara. Itu sifat wajib yang wajib kita imani. Mustahil Allah bersifat dengan karahah, lawannya. Mustahil, tidak mungkin Allah bersifat dengan karahah, artinya terpaksa ataupun nyanyok.
Mana dalil? Dalilnya ialah kita fikir. Kalau Allah tidak bersifat dengan iradah, tentu dia bersifat dengan nyanyuk. Tentu dia bersifat dengan terpaksa. Bila Allah bersifat, kalaulah Allah bersifat dengan nyanyuk, kalaulah Allah bersifat dengan terpaksa, tentu Allah tu bersifat dengan lemah. Tentu Allah bersifat dengan kurang. Kalau Allah bersifat dengan lemah, kalau Allah bersifat dengan kurang, macam mana Allah boleh menjadikan langit dan bumi dan segala yang ada di antara langit dan bumi ni? Sebab apa? Sebab dia sendiri pun lemah. Ni orang panggil dalil akal. Kalau Allah tidak bersifat dengan iradah, Ustaz ulangkan lagi. Dalil akli. Kalau Allah tidak bersifat dengan iradah, tentu dia bersifat dengan karahah. Apa maksud karahah tadi? Terpaksa. Kalau Allah bersifat dengan karahah, terpaksa, tentu Allah bersifat dengan lemah. Kalau Allah bersifat, banyak kali kalau tu. Kalau Allah bersifat dengan karahah, terpaksa, tentulah dia bersifat dengan lemah. Tentulah dia bersifat dengan kurang. Kalau Allah bersifat dengan lemah, kalau Allah bersifat dengan kurang, macam mana Tuhan yang lemah, macam mana Tuhan yang kurang tadi tu boleh menjadikan langit dan bumi dan di antara dan segala-galanya? Kita fikir. Sedangkan langit dengan bumi ada tak lagi sekarang? Langit dengan bumi tentulah sudah ada. Kita boleh tengok. Kalau angin kuat, kita boleh rasa sejuk. Kita boleh pandang dengan mata kepala kita. Inilah yang menunjukkan dalil akli, dalil akal bahawa tentu mesti Allah bersifat dengan iradah sebab alam ini ada. Okey, itu bukti dalil akli. Dalil akli, maaf. Itu bukti dalil yang menunjukkan Allah bersifat dengan iradah. Dalil akli menggunakan akal. Soalan kali lagi Okey. Mana bukti, mana dalil Allah bersifat dengan iradah? Ada alam ini. Kalau Allah tidak bersifat dengan iradah, tentu dia bersifat dengan apa tadi? Lawan iradah? Karahah. Apa maksud karahah? Terpaksa. Baik. Kalau yang kedua pula. Kalaulah Allah bersifat dengan karahah, terpaksa ataupun nyanyuk bahasa Terengganu, tentulah Tuhan tu bersifat dengan lemah. Tentulah Tuhan tu bersifat dengan kurang. Kalau yang ketiga, kalau Allah bersifat dengan lemah, kalau Allah bersifat dengan kurang, tak mungkin alam ini boleh ada. Tak mungkin alam ini boleh tercipta. Sebab Tuhan tu bersifat dengan lemah. Macam mana Tuhan yang lemah boleh menjadikan? Tengok kita lemah. Nak buat sesuatu pun kita tak mampu. Itu panggil dalil akli. Oleh kerana kita boleh tengok dah sendiri dengan mata kita kalau dah buta dah. Kalau orang buta, dia tak dapat lihat tapi dia dapat mendengar. Kita boleh tengok, kita boleh dengar. Inilah bukti. Inilah dalil yang menunjukkan bahawa Allah bersifat dengan iradah. Jadi kesimpulannya, dalil akli, dalil akal, mana bukti, mana dalil, mana petunjuk yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan iradah yang kita imani itu, mana buktinya? Ada alam ini. Itu orang panggil dalil apa tadi? Dalil akli. Guna akal fikiran manusia yang siuman. Baik, yang kedua, dalil nakli dengan nun. Tadi dengan ain. Boleh tengok dalam buku ejaannya. Dalil akli. Ni dalil nakli dengan nun. Dalil nakli ni ialah firman Allah dan juga hadis Nabi SAW. Baik, firman Allah dalam surah Al-Buruj ayat 16. Fa'alul lima yurid. Maksudnya, Allah tu yang berkuasa melakukan segala kehendaknya. Allah itu Tuhan yang berkuasa melakukan segala perkara yang dia kehendaki. Ini orang panggil dalil nakli. Okey, dapat dua. Okey, hari ini kita belajar tentang dalil. Sebab kalau kita percaya, yakin dah Allah tu bersifat dengan iradah. Tapi kalau orang tanya kita, mana bukti Allah tu bersifat dengan iradah? Tak tahu. Ustaz kata Allah bersifat dengan iradah, kehendak, dia menentukan segala ini. Kita pun beriman jugalah. Bukti tak ada. Tu salah tu. Kita orang yang diberi akal oleh Allah, wajib kena ada dalil sendiri. Wajib kena ada dalil sendiri. Kena tahu sekurang-kurangnya dalil akli. Bukti Allah tu ada ialah
bukti Allah Ta'ala maha sempurna, bukti Allah bersifat dengan kamalat, bukti Allah bersifat dengan iradah, bukti menunjukkan bahawa Allah Ta'ala wujud tu ialah ada alam ini. Okey, insya-Allah kita bertemu lagi kalau diizinkan Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.